Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Haris Faizul selaku penyampaian kita pada malam ini. Agar puasa semoga Allah berjannah kamu juga membaca serta muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat sedang doa yang Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpahan rezeki yang malam ini kita dapat bersama-sama untuk mengikuti kuliah maghrib yang akan disampaikan oleh Akhir Ustaz selepas saja lagi. Saya kira ini merupakan kuliah maghrib yang pertama selepas daripada Aidilfitri, selepas daripada program dakwah bersama dengan Ustaz Salah Bawang ini, kuliah maghrib yang pertama saya kira pada malam ini. Dan saya rasa tidak perlu buang masa, dengan sukacitanya saya menjemput Al-Fadhil Ustaz Faizul untuk menyampaikan kuliah pada malam ini dengan segala hormatnya yang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Yang saya muliakan majelis, dikasihi Tuan Imam, pengurusi seluruh kegiatan puasa surah Al-Jemaah, dikasihi sekalian, alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat bersama di surau ini sama-sama solat berjemaah, dan insya-Allah kita duduk sebentar untuk sedikit pengisian ilmu daripada kitab yang akan saya bacakan pada malam ini. Tentu yang dikasihi sekalian, ini kuliah pertama saya yang saya berbincang dengan Ustaz kepada Ustaz Zaki, setuju untuk saya baca kitab Mastika Hadis. Pada apa yang saya tahu kat surau ni tak ada lagi yang baca kitab Mastika Hadis, jadi bolehlah sama-sama mencari ilmu daripada kitab ini, yang kitab ni dah lama berada di alam Melayu lah, di tanah Malaysia, di Indonesia ini, sejak daripada tahun 70-an lagi sebenarnya, dan dibaca di masjid-masjid dan surau. Hasil usaha mereka yang terdahulu menghasilkan kitab ini yang menjadi antara rujukan bagi umat Islam negara. Tentu yang dikasihi sekalian, sebelum saya masuk kepada tajuk atau hadis kita dalam kitab Mastika Hadis ini, sedikit latar belakang berkaitan kitab Mastika Hadis. Mungkin bagi yang ulang lama pernah belajar tu, sebagai sirah ulangan, kitab Mastika Hadis ini yang dihasilkan oleh Syekh Abdullah Basmi bersama dengan Mufti Muhammad Nur Ismail, Mufti Kelantan, Syekh Muhammad Yusuf pada zaman almarhum Tun Razak menjadi Perdana Menteri, yang memang arahan daripada beliau supaya disusun satu kitab yang boleh dijadikan rujukan, kitab hadis yang boleh dijadikan rujukan pada umat Islam Malaysia berkaitan dengan hukum hakam agama, bab akidah dan sebagainya lagi. Dan Syekh Abdullah Basmi yang berasal daripada kelahiran daripada tanah suci Mekah, yang berhijrah bersama dengan ayah dia ke tanah Melayu, telah pun mengetuai penulisan ini. Mungkin kita tak sempat. Syekh Abdullah Basmi ini meninggal tahun 96, tokoh Ma'al Hijrah wilayah Persekutuan, tak silap saya, antara anugerah yang diterima. Dan dia ni sebelum ni banyak juga di Singapura, kerana dia menjadi isteri, beristeri dengan orang Singapura. Anak ada 23 orang,
dengan satu isteri. Hebat. Bila orang cerita pasal anak, tanya anak sekali, dia kata yang penting, dia kata anak ramai itu dari satu ibu, bukan dari 4 ibu. Kalau 4 ibu tak hebat, satu ibu 23 orang anak, cuma tak hidup semualah. Dalam, tak silap saya, 14 orang yang hidup masa itu. Sekarang tak tahu berapa orang. Dan Syekh Abdul Basmi meninggal dunia tahun 96 ni, dalam usia dia 84 tahun. Baik, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kitab Mustaqah Hadis ni dia bermula dengan mukadimah Mustaqah Hadis. Mukadimah ni ialah dia macam ringkasan, intisari kepada kitab-kitab hadis Mustaqah Hadis yang selepas itu, jilid 1, jilid 2, jilid 3, yang selepas itu. Jadi bila kita baca daripada mukadimah ni, dia ada gambaran untuk hadis-hadis yang kitab hadis yang seterusnya. Jadi oleh kerana kat sini belum kata Ustaz Zaki belum dibaca kitab Mustaqah Hadis, jadi saya ambil daripada start daripada mukadimah. Terus bab 1 ni dia bab akidah, jadi kita akan bertemu juga nanti. Bab 1 ni rukun iman dia. Lepas tu masuk ke bukan bab 1, jilid 1. Bila jilid 2 nanti bab ibadah, jilid 3 pun bab ibadah. Baik, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, saya terus pergi kepada hadis yang terdapat dalam kitab Mukadimah Mustaqah Hadis ini. Yang ni dah cetakan yang keberapa saya dah tahu sekarang, daripada tahun 73. Dah berapa orang Perdana Menteri tolong tumpang tanda tangan, daripada Tun Razak, Tun Syion, tanda tangan belaka. Mudah-mudahan ada syafaat. Hadis dalam bab yang pertama ini, pengarang menyusun, disusun Mukadimah Mustaqah ini kepada 10 bab dengan 40 hadis lebih. Jadi bab yang pertama ini sebenar-benar perkataan dan sebaik-baik jalan pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Iza khatabah marrat aynahu wa ala sawtuhu washtadda ghadabuhu hatta ka'annahu munziru jaysin yaqul sabbahakum wa massakum wa yaqulu bu'istu ana was-sa'atu kahatayn wa yafrinu baina isbi'ayhi as-sabbabat al-wusta wa yaqulu amma ba'du فإن أصدق حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعليه رواه Muslim wa ghairuhu. Hadis ini daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, katanya pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berpidato merah menyala matanya, lantang suaranya dan bersangatan marahnya sehingga seolah-olah baginda seorang pemberi amaran yang menyatakan kepada angkatan tentera tentang kedatangan musuh, dengan katanya bahawa musuh akan datang menyerang kamu pada pagi-pagi hari dan mungkin pada waktu petang. Serta baginda bersabda, masa aku diutuskan dan masa berlakunya kiamat seperti 2 jari ini. Lalu baginda menyatukan kedua jari tangannya, jari telunjuk dan jari tengah, serta baginda bersabda lagi, ketahuilah selain dari itu maka sebenar-benar perkataan ialah kitab Allah dan sebaik-baik jalan pimpinan ialah jalan pimpinan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya sejahat-jahat perkara ialah perkara-perkara baharu yang diada-adakan dalam agama. Sedangkan tiap-tiap perkara yang baharu itu adalah bid'ah. Bapak kata bid'ah besaran. Dan tiap-tiap yang bid'ah itu sesat. Kemudian baginda bersabda lagi, aku adalah berhak menolong tiap-tiap seorang mukmin lebih daripada ia menolong dirinya sendiri.
Sesiapa yang meninggalkan harta benda, maka itu adalah untuk waris-warisnya. Sesiapa yang meninggalkan hutang atau orang yang kehilangan tempat bergantung, maka terserahlah kepada aku menjaga, maka akulah yang menanggung hutang. Hadis riwayat Muslim. Baik tuan-tuan yang dikasihi sekalian, hadis yang pertama yang kita baca malam ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, menerangkan tentang beberapa perkara. Antaranya yang pertama ialah tentang seni pidato yang telah pun ditunjukkan oleh Nabi SAW sebagai salah satu cara medan untuk menyampaikan dakwah. Tugas Nabi ini tabligh, menyampaikan tugas Nabi, dan tugas kita juga tabligh. Balighu anni walau ayat, sampailah daripada aku walaupun sepotong ayat. Jadi kita juga melaksanakan tugas tabligh. Dan salah satu daripada kaedah penyampaian dakwah ini salah satunya pidato. Walaupun ada kajian yang mengatakan, kajian di Malaysia beberapa tahun dulu, orang-orang yang berceramah berpidato ni, dia kata kesan dia hanya berapa persen saja. Mungkinlah kajian itu sama ada taklah tepat sepenuhnya, tapi barangkali pidato-pidato yang diadakan itu tidak memenuhi kriteria-kriteria, syarat-syarat, ataupun tidak mencontohi apa yang telah ditetapkan, dia diajar oleh Nabi SAW. Sebab Nabi dia bukan sekadar berpidato, walaupun pidato kita sebut dalam ini sebagai salah satu medium dakwah, tapi bila Nabi bercakap, dia disertakan dengan dia panggil dakwah bilhal, dakwah contoh tauladan. Jadi orang yang bercakap dengan contoh tauladan pada diri dia ni, dia lain, dia cakap sikit dia orang dah pakai. Tak payah nak apa seninya hebat macam mana. Hari ni orang mencari-cari buat latihan pidato dengan berbagai latihan. Bagus lah, bukan tak bagus. Macam dalam TV sekarang ni ada apa nama yang lahirkan pidato, da'i, apa lagi, imam muda, macam-macam untuk melahirkan pendakwa-pendakwa. Benda tu bagus. Cumanya kadang-kadang kita tengok ada pendakwa-pendakwa tu start daripada mula sampai habis, nyanyi saja atau berapa lagu nyanyi daripada mula sampai habis. Kira nak buat lawak je. Jadi bila habis ceramah, orang kata sedap ustaz tu ceramah, lawak je. Itukah benda yang kita nak sampai? Dakwah ni, melawak ni benda yang sesekali untuk menghiburkan orang, tengok orang ngantuk bolehlah melawak. Tapi kalau start daripada mula sampai habis melawak sepanjang masa, tak tahu nak masuk ke hati ke tak masuk ke hati. Tentu yang dikasih sekalian. Jadi Nabi SAW dalam hadis ini disebutkan bahawa gaya Rasulullah SAW semasa berpidato tabligh, tugas menyampaikan perintah agama adalah tujuan pokok dari perutusan Nabi SAW. Manakala pidato adalah salah satu cara bagi baginda menjalankan tugas tabligh. Dengan jalan pidato, Rasulullah SAW menyampaikan perkara yang mesti disampaikan, dari perkara-perkara yang sekecil-kecil hingga kepada yang sebesar-besar, apabila keadaan menghendaki. Semasa berpidato tergambar pada anggota lahir baginda kesungguhan hatinya mengenai apa yang hendak disampaikan. Itu yang penting, tuan-tuan. Bila seorang pendakwa yang menyampaikan pidato, menyampaikan ceramah, benda yang nak sampai itu biar benda yang daripada hati, bukan benda yang nak dibuat-buat. Dia tak boleh benda buat-buat. Benda buat-buat itu dia tak masuk ke hati. Bolehlah orang dengar seronok sebagainya lagi, tapi sekejap dia tak masuk ke hati. Jadi mesti benda itu daripada hati kita. Hati kita nak sampaikan dakwah kepada umat manusia, nak sampaikan agama Allah SWT. Tak pandai melawak pun kadang-kadang benda itu lekat dalam hati orang yang mendengar. Apa yang kita sampaikan ikhlas daripada hati. Terutamanya pada perkara-perkara yang hebat seperti saat berlakunya kiamat. Dalam hadis ini dicontoh tentang kiamat. Kiamat ni benda hebat, benda dahsyat, yang kena gegarkan hati orang, orang yang mendengar. Kalau cerita kiamat ni cerita benda sambil lewa, cerita benda lawak-lawak, cerita gelap ketawa, jadi dia tak jadi nak sentuh hati manusia.
cerita kiamat ni benda yang menggerunkan, benda yang menakutkan, yang nak bagi orang sedar supaya bersiap sedia untuk menghadapi kematian. Bukan nak menghadapi kiamat. Kiamat tu memperingati tentang kiamat, bukan nak hadapi kiamat, tapi menghadapi kematian. Sebab kematian itu lebih dulu daripada kiamat. Dia mati dulu baru kiamat. Mati dulu baru kiamat. Sebab masa kiamat tak ada manusia datang ke bumi ni sebenarnya. Tapi kita mati dulu. Mati dulu baru datang kiamat. Dan peringatan tentang kebangkitan hari akhirat. Bila ingat kiamat, dia akan ingat hidup sesudah mati. Sebab hidupnya tak habis setakat ni, tak habis setakat mati kat kubur tanah, habis gitu. Itu kalau tanah ayam mungkin boleh, tanah binatang je, habis mati habis. Tapi kita nampak pada manusia mati atas dunia, tapi ada kehidupan yang lebih panjang lagi. Itu peringatan yang berkaitan dengan kiamat. Maka Nabi beri peringatan tentang kiamat ni, peringatan yang dengan satu dia menunjukkan kesungguhan. Suara yang lantang, merah matanya dengan rupa marah nampak seperti keadaan seorang panglima memerintahkan tentera memberi amaran, macam panglima pegang ya. Jadi pidato ni ada kalanya kena tunjuk garang, ada kalanya kena tunjuk hebat. Seolah-olah dalam hadis ini sebut gambarannya macam Nabi ni panglima pegang. Maknanya ada masa suara tu kena kuat, kena deras, ada masa suara perlahan. Dulu ada satu majalah orang keluar. Majalah itu nak memburukan ulama-ulama yang berceramah. Masa itu pidato hebat ramai. Dia kata kenapalah ulama-ulama ni bila ceramah suaranya lantang. Dibuat bentuk kartun seorang lagi jawab. Dia kata sebab pendengar dia pekak. Dia nak memperolok-olokkan. Dia kata ustaz-ustaz ni ceramah suara kuat sebab yang dengar tu pekak. Sedangkan dalam hadis disebutkan bahawa Nabi berceramah dalam keadaan suara yang lantang. Ada masanya dengan pidato yang lantang. Merah mata dia, merah nyala mata. Maknanya benda tu ada sandarannya. Bukan saja-saja nak suara kuat, bukan saja-saja nak kuatkan suara. Ada sandarannya. Keadaan yang demikian adalah sangat mustahab untuk menarik perhatian dari seluruh ahli satu-satu rapat umum, kerana sungguhnya segala gerak geri dan keadaan di air muka pemberi pidato itu besar kesannya kepada manusia yang mendengar. Semuanya mempengaruhi manusia yang mendengar. Jadi itu pengarang ni selitkan juga hadis ni berkaitan seni pidato, mungkin sebagai juga galakan untuk kita juga menjalankan kerja dakwah, mengambil perhatian tentang seni penyampaian untuk menyampaikan dakwah. Tentu yang dikasih sekalian, yang keduanya dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan tentang masa baginda diutuskan oleh Allah Ta'ala dengan saat berlakunya kiamat. Yang Nabi sebut dalam hadis ini seumpama dua jari-jari telunjuk dengan jari tengah. Maknanya tak diselangi oleh jari lain. Zaman Nabi Muhammad itu dengan kiamat tak ada selang, jari telunjuk dengan jari tengah. Dia tak ada selang. Jadi ada selang. Ini tak ada selang. Dan ataupun perbezaannya antara jari telunjuk ni, apa nama yang rendah ni dengan jari tengah ni yang panjang, sikit saja beza dia. Maknanya masa tu memang dah suntuk. Yang sebab itu dunia ni digambarkan sebagai orang tua, wanita tua dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi SAW. Bila Nabi dalam Isra' Mi'raj, antara yang melambai-lambai di kiri kanan kan, ada wanita tua. Wanita tua lah. Gambarannya ialah wanita tapi tua. Bila sebut wanita ni, maknanya wanita ni dia ada daya penarik. Yang malaikat kata sebenarnya itulah dunia. Jangan toleh. Kalau Nabi toleh, habis dah umat manusia, umat Muhammad. Dalam keadaan Nabi tak toleh, Nabi tak layan pun, rosak habis dah manusia akhir zaman ni. Apatah lagi kalau Nabi layan. Jadi gambarannya masa itu 1400 tahun lebih lalu, masa Isra' dan Mi'raj, dunia masa itu dah tua. Tapi dia ada tarikan, cumanya sifatnya dah tua. Wanita tua. Jadi kalau masa itu dia wanita tua, dah bongkok, hari ini mungkin dia rebah meninggal, dah lama sangat, dah tua sangat. Jadi itu gambaran dunia, gambaran saat masa baginda dengan saat berlaku kiamat. Begitu singkat, bukannya lama.
Sebab dunia ni dah daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, kata setengah pandangan ulama 7,000 tahun. Ada dalam kitab-kitab lah, walaupun benda ni taklah sahih, tapi mereka kira umur Nabi sekian daripada Nabi Adam sampailah Nabi Muhammad 7,000 tahun. 7,000 tahun. Dan sebelum Nabi Adam AS, dunia ni dah ada berapa lama, yang dulunya didiami oleh makhluk lain, iaitu makhluk jin. Makhluk jin lama lagi duduk kat dunia ni sebelum kita lahir. Sebab tu mereka menentang perlantikan khalifah, perutusan pelantikan Nabi Adam manusia sebagai khalifah di muka bumi. Sebab mereka dulu yang duduk dunia lama, pasal pun tak lantik mereka jadi khalifah. Mereka lagi lama lagi. Jadi dunia ni lama. Sebelum Adam, jinnya duduk. Sebelum jin duduk, berapa lama dunia ni kita pun tak tahu. Jadi dah tua sangat. Cumanya saya tak tahu kajian-kajian yang menemui rangka manusia, antaranya di buku sejarah cikgu-cikgu ajar kat sekolah. Perak Man kat kampung saya 20,000 tahun terkorak tu. Jadi betul ke manusia ke jin ke? Sebab kalau dari Nabi Adam baru 7,000, macam mana ada tulang rangka yang berusia 20,000 tahun? Wallahualam. Jadi benda tu boleh dibahaskan, sebab tak ada yang sahihnya lah, tapi itu kajian sains daripada kajian terhadap tulang tu, usia 20,000 tahun. Perak Man dekat Lenggong, antara manusia tertua di belah Asia, yang antara yang tua lah yang ditemui 20,000 tahun. Semuanya ulama kata Nabi Adam sampai Nabi Muhammad 7,000 tahun. Jadi kalau tua pada Nabi Adam, bukan manusia. Wallahualam. Sekalipun masa berlakunya hari kiamat tidak ada siapa yang mengetahuinya dengan tepat malaikat Allah, tetapi Rasulullah SAW telah menerangkan secara umum bahawa masa berlakunya kiamat itu telah hampir. Baginda membuat bandingan tentang kehampirannya itu seperti hampirnya jari telunjuk dengan jari tengah, yakni antara dua jari itu tidak ada diselangi oleh jari yang lain. Maka begitulah masa baginda diutuskan dengan masa berlakunya kiamat. Tidak ada Rasul yang membawa wahyu yang lain selainnya. Atau bezanya masa berlaku kiamat dengan masa Rasulullah SAW diutuskan adalah seperti beza panjangnya jari tengah dan jari telunjuk. Macam yang saya cakap tadi lah, gambarkan dunia ini sudah terlalu. Tetapi tuan-tuan yang dikasih sekalian, kita tak perlu nak bincang bila tarikh kiamat. Kadang-kadang orang sibuk bincang. Dulu Kasih Ahmad, apa nama, bukan Kasih Ahmad, dia punya guru dia siapa? Rashad Khalifah, dengan kod 19. Dia punya formula, dia tak tahu macam mana, campur tolak bagi, tiba-tiba dia dah dapat tarikh kiamat. Tahu berapa itu, tapi tak jadi kiamat. Tak tahu dia kira dengan kod 19 dia dah jumpa tarikh kiamat. Tahun 2000 lebih ke berapa saya tak ingat, ke sebelum 2000 kot, tapi tak jadi kiamat. Sibuk nak kira, nak tentukan tarikh kiamat dah berapa tuan-tuan. Macam saya sebut awal tadi, sebelum kiamat kita mati dulu. Bila kita mati masuk dalam kubur tu, dia bukan kira kiamat lambat lagi lama duduk dalam kubur. Tak. Dia bila masuk dalam kubur, kalau amalan dosa kamu banyak, lama boleh kena sisa dalam kubur. Tu dalam kubur belum sampai pada masyarakat lagi, lama lagi. Tapi kalau dia masuk dalam kubur, dia ahli syurga, sekejap je, rasa-rasa tidur sekejap, jaga-jaga dah pada masyarakat nak masuk syurga dah. Cumanya kiamat-kiamat yang kita sebut daripada tadi nak mengingatkan kita persediaan untuk mati. Sebab kalau tuan-tuan baca nanti hadis akhir zaman, dalam bab belakang, bab beriman kepada hari akhirat, beriman kepada hari kiamat, cerita-cerita di sana sebut akhir dunia ini, orang beriman ni mati habis dah. Selagi ada orang yang mengucap la ilaha illallah, takkan berlaku kiamat. Mana saat berlaku kiamat tu tak ada orang beriman, habis dah. Habis dah. Tinggal orang-orang kafir, orang fasik saja. Masa tu berlaku kiamat. Manusia dah tinggal berapa lagi, tak ramai mana dah. Yang last kali ikut Nabi Isa dengan Imam Mahdi, semua Allah Ta'ala dah cabut nyawa. Jadi mungkin kita tak sempat zaman tu. Jadi yang penting bersedia untuk ada, pergi mati.
Mati ni bila-bila boleh datang. Mati ni kiamat kecil. Kiamat kecil ni mati. Yang ni kiamat besar. Jadi kiamat kecil akan dilalui oleh semua manusia. Sebab tu nanti kita akan jumpa hadis Nabi SAW juga sebut adalah hadisnya, bila sahabat-sahabat bergelak ketawa di surau, Nabi tegur. Sahabat gelak ketawa dekat musala, dekat semayang, masjid lah. Lepas semayang ni pakai sembang, borok, macam-macam cerita. Dia gelak ketawa ni memanglah naluri manusia gelak ketawa. Cumanya adab duduk di masjid surau ni kena jaga. Kadang orang tengah baca Quran, kadang orang tengah semayang sunat. Kalau orang semayang sunat, yang baca Quran pun kena perlahankan suara. Apatah lagi kita gelak ketawa. Kan? Jadi Nabi tegur sahabat-sahabat yang bergelak ketawa. Nabi kata, kalaulah kamu mengingati perkara yang menyebabkan hilang kelazatan hidup di dunia, nescaya apa yang aku lihat ni tak terjadi. Maknanya kalau kamu ingat satu benda yang menghilangkan kelazatan hidup, benda apa? Iaitulah al-maut, iaitulah mati. Nescaya kamu ni taklah bergelak ketawa. Tak adalah kira nak melawak je tak habis-habis. Melawak ni tuan-tuan, kita bangun tidur tu buka TV. Buka TV tu baca Quran, kira tak ada kuliah tazkirah sebagainya lagi. Lepas tu cekok sikit start melawak, hiburan. Saya hiburan berhenti-berhenti tengah malam tu tak habis lagi tu, wrestling apa tu ada lagi pukul 1, pukul 2 selagi ada siaran. Dulu zaman kita kecil-kecil TV ni ada 2 je TV. TV 1, TV 2 kan? Kita ingat dulu siapa? Arjit Singh, lagi siapa ni? Wacik Daud, siapa ni? Kamarudin macam berita tu kan. Itu je lah TV 1, TV 2. TV 1, TV 2 cerita ada cerita Cina sikit, cerita Hindustan. Itu tambah TV 3, banyak sikit hiburan. TV 3 lepas TV 3 tu, lepas TV 3 TV apa? 3 situ. Habis ni. Lepas tu datang Astro. Sekarang ada internet lagi. Astro pun tak ada tengok. Jadi saya pun tak tahu orang yang sahabat-sahabat yang masuk Astro dengan macam-macam channel tu bila dia nak tengok namanya. Tak tahu bila dia tengok. Lepas tu kita komplain tak puas hati dengan Astro. Bila nak tengok kita masuk channel macam-macam. Banyaknya hiburan. Tapi Nabi kata kalau kamu mengingati benda yang menghilangkan kelazatan hidup, iaitu mati, kamu berhentilah nak berhibur, nak berseronok-seronok. Sebab mati ni hilang kelazatan. Tuan-tuan kalau tahu besok tuan-tuan nak mati, tak boleh buat apa. Orang beritahu besok kamu nak mati, sebab apa? Macam orang nak dipanggil banduan akhir lah. Banduan akhir nak ke tali gantung subuh-subuh, malam tu dia tak boleh tidur dah. Kita tahu besok nak mati. Cuma saya pelik juga. Saya jumpa orang penyakit HIV duduk hospital sini. Dia tahu dia nak mati. Sebab HIV ni bila masuk hospital tu tunggu mati, bukan tunggu balik rumah. Tunggu mati je sementara nak mati, duduk hospital. Takut berjangkit. Dia tak fikir dah untuk hidup. Tapi tak semayang juga. Memanglah orang sakit payah nak semayang, tapi kan ada semayang cara orang sakit. Kalau tuan-tuan pergi hospital dulu, jururawat pun mengadu kat saya. Dia kata majoriti orang masuk hospital ni, dia rasa bila dia masuk hospital tak biasa semayang. Sedangkan dalam hukum fiqh ada bab solat orang sakit. Maknanya sakit pun kena semayang. Orang lelaki, orang perempuan yang ada cuti. Orang lelaki mana ada cuti. Tapi saya masuk hospital banyak kali. Orang masuk hospital jengka. Tak nampak. Kita nampak dia sihat. Dia boleh pergi bilik air. Sihat tu. Boleh pergi bilik air. Surau tak boleh pergi. Ataupun dia semayang atas katil ke, tak nampak orang semayang. Sikit sangat. Sedangkan bila masuk hospital tu, bukan semua orang masuk hospital balik rumah tau. Ada orang masuk hospital tak balik-balik dah. Masuk hospital meninggal tak balik dah. Tak balik rumah pun balik jadi mayat. Jadi sepatutnya bila kita sakit, mana kita lebih mengingat kepada mati, lebih kuat beribadah. Bimbang-bimbang lagi, tengah-tengah duduk tak katil hospital tu meninggal dunia. Tapi tu saya kata ada orang yang dia tahu pun dia bakal mati. Siap sembang masa saya pergi ziarah penyakit HIV. Dia kata, Ustaz, saya kalau mati masuk neraka, Ustaz. Dah tahu. Dia beritahu dia tu, kubur pula, kubur saya diasingkan. Dia kata, tak kisahlah kubur duk asing pun, kalau kubur dekat-dekat pun kalau jumpa pun. Dia kata kubur orang HIV ni diasing ke kubur lain, tak tahu ya ke tak. Ya ke macam tu. Takut jangkit ke mayat lain.
Takut mayat ada kena HIV. Dia duk fikir kubur dia macam duk atas dunia. Sunyi duduk ujung-ujung dia tu. Kubur dia benda yang kita nampak kat mata. Selalu kubur tu duduk tepi ladang, jauh lah luar pada kampung kan. Tapi kalau kubur duduk kat taman sebelah surau ni pun, jangan fikir orang duduk dalam tu apa, seronok, ada keliling ramai orang. Tak juga. Ada orang kubur kat Masjid Negara kan, keliling tu ada kolam kan, sejuk kan. Tapi mana tahu orang kat dalam sejuk ke panas. Kita tak tahu, sebab tu gambaran dan penglihatan kita begitu hakikatnya dalam kubur bergantung kepada amalan masing-masing. Jadi tonton yang dikasih sekalian, bila Nabi sebut tentang hari kiamat sebagainya lagi, yang paling penting kita nak ingat tentang kematian, ingat mati. Tapi ingat mati bukan makna tak payah pergi kerja. Ada pula dia fikir mati kita duduk masjid je. Tak. Dulu saya ingat ada satu orang dekat kubur, lepas ke bumi orang kat kubur. Lepas tu dia sembang-sembang sama dia lah. Saya pun kecil ke masa tu, tapi saya ingat dia sekarang. Satu pakcik dia sembang. Dia kata, kalau lah aku tahu bila kau nak mati besok tu, sebelum mati tu besok tu, apa nama, nak tahu mati besok, akhirnya aku keluar kat pekan, aku bunuh biar orang Cina. Buat apa? Dia fikir bila dia bunuh orang Cina tu, dia mati masuk syurga. Orang bila tahu nak mati, aku kalau aku tahu aku nak mati, aku nak beribadah, nak bertobat. Dia dah, bila tahu nak mati, nak bunuh orang Cina. Pelik tu. Inilah pemikiran. Dulu kita kata Asabiah, punya teruk pemikiran Melayu. Dia fikir bila bunuh Cina tu satu bekalan untuk dia masuk syurga ke. Punya teruk tuan-tuan. Kalau dulu lagi teruk, curi barang Cina boleh. Curi Cina ada kedai letak kerang kat luar, dia rebus kerang tu, bawa balik. Dia kata ustaz kata boleh curi Cina punya. Rosak, baik jahil. Jadi macam ni. Tahu bila nak mati, tahu persediaan apa nama nak menghadapi mati, tapi tak takut juga, tak ada persediaan untuk menghadapi mati. Betul pergi tengok yang sakit HIV, yang datang sebagainya. Jadi saya nasihat lah, bila penyakit HIV cakap dia tu, saya kata dah tahu nak menghadapi mati, bertobat, buatlah ibadah. Tak katil boleh semayang, paling teruk semayang dengan mata, paling teruk semayang dengan hati, paling tak boleh. Jangan langsung Allah, aku nanti masuk neraka. Itu tak buat apa pun. Dah tahu nak masuk neraka. Ingat neraka ni macam bakar orang api rokok. Api rokok pun tak tahan. Okey, baik. Kalau kita lihat kepada tanda kiamat, tuan-tuan, tanda-tanda kiamat ni juga sebagai peringatan Allah tentang tentang hari kita semula, tentang balasan syurga neraka. Kat Malaysia ni, kes kejadian Al-Quran hilang, ayat Quran hilang. Kalau tuan-tuan ingat tahun 90-an, aduan tentang kes ayat Quran hilang, Dr. Harudin kumpul aduan. Orang ni dia kumpul ayat sekian hilang, orang ni ayat sekian, campur-campur, dah satu Quran yang hilang. Cumanya tak ada lagi yang hilang sebuah semua sekali. Cuma orang ni hilang muka surat ni, orang ni hilang muka surat. Itu semua peringatan kepada kita, peringatan tentang dosa-dosa manusia. Sebab hadis Nabi SAW, hadis Nabi SAW sebut akhir zaman ini akan berlaku pada akhir zaman, di Quran akan hilang daripada dada. Bila manusia bangun pada pagi hari nak mengerjakan semayang, nak baca Quran, nak baca surah-surah yang biasa dibaca, semayang subuh baca surah apa? Surah panjang, Sabihis ke, Hal-Atta ke apa ke, ayat sejadah ke, nak baca lupa tak ingat. Nak baca yang pendek pun Allah tak ingat juga. Lalu mereka merujuk kepada Mashaf Al-Quran. Bila mereka buka Mashaf Al-Quran, kata Nabi, ayat Quran yang ada dalam Quran pun hilang, tak ada. Tinggal masa kosong, tinggal frame kosong, tinggal kertas kosong. Ini hadis Nabi, hadis sahih. Kemana Quran pergi? Dawiyun kadawiyin nahli. Quran ini naik menghadap Allah Ta'ala seperti dengung. Dawiyun kadawiyin nahli, bunyi berdengung seperti suara lebah terbang. Lebah kan terbang pindah sarang, berdengung je kan, berdengung sampai dia naik ke langit menghadap Allah. Allah Ta'ala tanya, ma baluka, apa hal kata? Kata Quran, ya Rabbi utla fala yu'malu bi, utla wala yu'malu bi. Kata Quran, wahai Tuhan, aku dibaca tapi aku tak diamalkan. Kami dibaca tapi kami tak diamalkan. Jadi Quran pun naik. Maka nak kata Nabi SAW, maka
Bila Quran naik, meninggalkan masa, meninggalkan manusia yang perlu, yang sepatutnya merujuk kehidupan mereka kepada Quran, maka saat itu Allah Ta'ala menjadikan manusia ini seperti binatang-binatang, seperti bercakaran seperti binatang, seperti haiwan ternakan, seperti binatang. Maka saat ketika itulah akan berlakunya kiamat. Itu juga peringatan yang sebut dalam satu hadis sahih berkaitan dengan tanda-tanda kiamat dengan diangkatkan Al-Quran. Jadi itu pun tanda-tandanya. Banyak lagi tanda-tanda tuan-tuan kalau nak kita kira tentang saat berlakunya kiamat. Cumanya tak disebut. Memang dirahsiakan tarikh kiamat tu bila. Jadi tak payah duk kaji dan tarikh bila, bersedia lah. Bersedialah dengan amal ibadah untuk menghadapi kematian. Baik, yang ketiga dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan tentang kitab Allah adalah sebenar-benar perkataan. Benar pada tempat sesuatu yang disebut dan keadaan yang sebenar. Ketepatan itu ialah apabila menyebut itu mempunyai pengetahuan yang luas, meliputi segala hal keadaan yang dinyatakan, pengetahuan yang sedemikian tidak dipunyai melainkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kata benar, nak kata tepat sesuatu ni, sesiapa dikatakan ini, siapa yang sebut, siapa yang cakap itu, dia yang tahu segala-galanya. Yang tahu tu Allah Ta'ala. Sebab macam-macam kitab orang buat, kitab, buku buat perancangan akan datang, macam-macam yang dibuat oleh manusia, tapi ketepatannya belum tentu tepat. Kadang-kadang dirancang ini jadi macam ni, kadang-kadang teorinya begini jadi begini, tak tentu berlaku. Yang tepat, kata pengarang, hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitulah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ialah kitab suci, antara lain mengenai kisah-kisah kejadian yang berlaku, sama ada yang berlaku sebelum daripada masa turunnya, ataupun semenjak zaman purba, ataupun berlaku kemudian daripada masa turunnya hingga hari ini. Buku sejarah ni dia akan cerita benda yang lepas. Buku sejarah, dia cerita sejarah Antua, dia cerita sejarah Indonesia ni, zaman Portugis, zaman Belanda, zaman British. Buku sejarah cerita lepas. Tapi Quran yang lepas dia cerita, yang akan datang pun dia boleh cerita. Yang semua akan yang akan datang pun pastinya akan berlaku. Yang lepas pun tepat dengan apa yang disebut dalam Quran. Berbeza dengan buku sejarah. Sejarah cerita hal lepas tapi belum tentu lagi tepat. Sejarah dulu kita belajar sejarah Hanjebat, Hang Tuah, Hanjebat, lima sahabat saudara ataupun 5 sahabat. Hanjebat dia jahat, Hang Tuah tu baik. Ini orang suka belajar jadi Hanjebat. Maknanya dah sejarah dulu dah tak tepat dah. Orang sini bangga, inilah jebat, kan? Tak ada orang kata inilah Tuah. Orang cakap tak seronok nak cakap Tuah. Hang Tuah ni orang sebut kerja mengampu tu, Hang Tuah lah tu. Jadi sejarah tu dah berubah. Mungkin akan datang orang dah pun tukar lah. Tak boleh dah tulis sejarah Hang Tuah Kepala Melayu, Hanjebat Kepala Melayu. Bertukar. Sebab dia bukan Quran. Di kajian manusia yang buktinya mana pun tak ada, kan? Ada kata Hang Tuah Hanjebat ni daripada mana? Daripada Kedah lah. Hang ni orang Kedah, mana ada orang Melaka semua, lah. Kata pahlawan Melaka kan pahlawan Kedah ke? Hanjebat, Hang Tuah, Hantau, Hang Buat. Kena hampir mana? Tiba-tiba jadi pahlawan Melayu duduk Melaka, lain nama bahasa. Tak tahulah tuan-tuan. Jadi benda tu benda kajian manusia yang tak ada bukti saya. Tapi Quran ni benda yang tepat. Benda yang tepat. Apa yang Quran cerita tu tepat. Sehingga kan kalau tuan-tuan ingat yang kisah penemuan mumia Fir'aun yang dikaji oleh Dr. Morris, Dr. Morris namanya. Yang akhirnya memeluk Islam kan, bila dikaji mumia Fir'aun. Dikaji mumia Fir'aun, akhirnya dia buat pertemuan, dia buat nak istihar. Dia kata dia dah jumpa dah satu penemuan yang dia akan istiharkan. Dia kata mumia ini adalah Fir'aun yang tenggelam di laut. Sebelum di istihar tu kawan dia nasihat, tak payah istihar lah, orang Islam tahu lama dah. Dia kata pasal apa pula orang Islam tu? Kawan dia kata orang Islam tahu dalam Quran dah cerita dah. Ya ke? Baru dia kaji Quran.
Dikaji lah, dalam Quran dah cerita dah. Penat dia buat kajian. Quran cerita lama dah tentang mayat Fir'aun yang Allah Ta'ala pelihara untuk menjadi pengajaran kepada umat manusia. Allah Ta'ala selamatkan jasad Fir'aun. Dia baru berjumpa, dia fikir dia lah yang pertama jumpa. Rupanya orang dah jumpa lama lah. Orang Islam tahu lama lah. Mayat itu, mayat Fir'aun itu memang Allah Ta'ala pelihara yang mati di lautan, supaya orang dapat tengok ini adalah Fir'aun yang mengaku Tuhan. Kalau kita pergi ke muzium tempat Fir'aun, saya tak tahu yang sahabat pergi Mesir yang lain mungkin pernah pergi, saya tak sempat nak tengok mayat Fir'aun. Tak banyak dia pergi lain. Ada orang pergi Mesir nak pergi tengok Fir'aun, buat apa? Mayat Fir'aun tu duduk begini kan, atau jentik telinga ke jentik hidung, dia duduk begitu kan, dia tak boleh nak balas dia. Jadi kalau Tuhan yang boleh balas, jadi tak boleh. Itu menunjukkan manusia akan tengok, oh ini yang mengaku Tuhan gerebek sangat kan, niat hebat mana, mati duduk keras. Yang sengaja Allah Ta'ala selamatkan jasadnya. Baik, kitab mengenai perkara yang telah berlaku, Al-Quran Al-Karim telah menceritakan dalam keadaan yang terbuka kepada segala lapisan masyarakat, dan apa yang telah diceritakan itu tidak ada siapa pun yang boleh menafikannya, yang boleh tentang. Dari golongan ahli pengetahuan yang jujur, orang yang jujur, orientalis ini dibuat kajian. Orientalis dibuat kajian, ada orientalis yang bila dikaji dia masuk Islam akhirnya. Cuma ada orientalis yang tak nak mengakui juga, dia sembunyi kebenaran. Macam Snowhorn, dia faham Islam, boleh baca Quran, boleh hafal Quran. Napoleon Bonaparte pun boleh baca Quran. Ramai pengkaji-pengkaji barat yang faham Al-Quran, ada yang masuk Islam, tapi ada yang tak mau betul-betul. Bahkan ada orang kata Hitler pun masuk Islam. Punya loceng boleh keluar kelas. Ingatkan loceng sekolah, kita lama orang tak sekolah. Hitler, ada pendapat mengatakan Hitler pun masuk Islam. Masuk ke mana? Masuk dekat Indonesia. Bila dia kalah perang, dia lari ke Indonesia. Dia bukan bunuh diri. Dia bunuh diri itu orang lain. Dan dia mati di Indonesia, berkahwin dengan wanita Indonesia, wanita Sunda di Bandung. Dan kuburnya ada di Bandung. Itu tuan kajian pagi yang pula saya cerita. Dan anak cerita dia, kalau orang ni dia buat kajian tentang Islam, dia akan temui kebenaran melalui Al-Quran. Dia akan kaji Quran saja, dia akan temui kebenaran dan tak mampu untuk dia tolak. Saya baru beberapa lepas saya di Seremban, ada sahabat meninggal, sahabat di SPP, India. Saya kenal dia bulan April lepas. Bulan April lepas saya jumpa dia kat Seremban dengan sahabat-sahabat lain. Sahabat-sahabat Seremban biasalah, tapi saya kali pertama jumpa. Masa tu dia masih beragama Hindu. Tapi saya tengok dia cakap, dia seorang yang cukup baik akhlak. Dia mengadu kepada saya dan sahabat, dia kata tolonglah tengok jiran dia tu orang Islam, dia kata budak-budak perempuan tapi dia bawa budak-budak lelaki tidur kat rumah. Jadi saya nak tegur, saya ni Hindu, saya nak tegur orang Islam. Jadi minta tolong beritahu kat orang masjid, dia minta tolong beritahu orang masjid Hindu. Lepas beberapa minggu saya balik sini, saya dengar cerita dia masuk Islam. Dan hari Sabtu baru ni saya pergi, dia dah meninggal dunia. Jadi dia sempat puasa sekali. Dengan puasa baru ni, meninggal dunia. Sebab apa? Sebab dia rapat dengan sahabat saya. Dia mula tertarik dengan Islam, tengok sahabat kita yang pegangannya baik tentang agama. Dia pun mula belajar secara senyap, akhirnya masuk Islam, meninggal dunia. Cuma dia sedih sikit masa hari dia meninggal tu. Sahabat-sahabat tak tahu sebab dia sorang-sorang duduk kat rumah. Bila dia meninggal, jiran dia panggil polis. Polis datang ambil mayat dia, pergi cek sebagainya, tengok dia orang Islam, serah pada jantan agama urutkan jenazah. Jadi kami sahabat-sahabat ni semua tak tahu. Lepas 5 hari baru tahu pun apa, pergi cari rekod orang mati kat kubur. Cari 2-3 tempat kat kubur, jumpa, nasib baik jumpa. Kalau tak jumpa, dia pergi cari kat ikut Hindunya. Sebab anak dia yang bawa jenazah, anak dia bawa. Tapi akhirnya anak dia Mesir, ayah saya dah meninggal, telah dikumikan di makam Syekh Muhammad Sani. Nasib baik. Kalau dia kata dah dibakar, perang pula. Negeri Sembilan banyak kes kan. Masuk Islam tak daftar. Bila tak daftar nak mati, terpaksalah kita ambil surat pada mahkamah, pergi halang pembakaran, kecoh.
Tapi ada orang yang mengkaji, dia mula mendekati Al-Quran, kenal agama. Sekarang dia pun dia tengah belajar Quran, tengah belajar Quran. Tapi tak dan dah Allah Ta'ala dah pilih dia untuk meninggal awal. Dia dah meninggal dunia lah, masuk Islam 3 bulan. Bulan 4, 5, 6, 7. Bulan 8, awal bulan 8 dah meninggal dunia. Baik tuan-tuan, sikit demikian juga mengenai perkara yang akan datang. Al-Quran telah pun menceritakan, dan di antaranya ada yang telah berlaku menjadi kenyataan sebagaimana yang diceritakan, dan setengahnya yang lain lahir ke alam nyata melalui kajian-kajian sains. Jadi benda yang akan datang yang disebut dalam Quran ada yang dah berlaku, yang masa itu Quran sebut, kemudian selepas itu berlaku, antaranya tentang Konstantinopel. Konstantinopel jatuh ke tangan orang Islam. Benda ni dah ada. Sebut hadis Nabi pun sebut, Al-Quran pun ada beri gambaran. Nabi pun sebut pemimpin yang terbaik yang lahir di Konstantinopel. Semuanya ada. Tapi masa itu belum berlaku, akhirnya berlaku. Dan ada lagi benda-benda lah yang telah banyak dibuktikan melalui kajian sains pun setengah dapat dibuktikan. Masa tu orang tak terfikir. Macam peristiwa Isra' dan Mi'raj tu. Isra' dan Mi'raj, zaman tu orang tak percaya Isra' dan Mi'raj. Tapi lepas 1400 tahun Neil Armstrong naik ke langit, orang percaya pula. Selepas 1400 tahun Neil Armstrong baru naik ke langit, orang percaya. Sedangkan Nabi dulu naik, Neil Armstrong bukan naik ke langit, Neil Armstrong pergi ke bulan. Masa Nabi naik ke langit, orang tak percaya. Tapi terlewat pemikiran manusia lepas 1400 tahun baru, oh dia boleh terima, boleh manusia naik ke tempat yang tinggi. Bulan tu tinggi lah, boleh pergi, barulah mula nak percaya. Tapi terlewat 1400 tahun pemikiran manusia. Sedangkan benda tu dah telah pun diajarkan dalam Quran dan diajar oleh Nabi SAW. Ini adalah di antara bukti-bukti yang menunjukkan bahawa kisah dan kejadian-kejadian tersebut dalam kitab Allah itu adalah benar. Maka demikianlah pula mengenai bahagian yang lain seperti bahagian hukum, hakam, bahagian pengajaran dan seterusnya adalah semuanya benar belaka. Kitab ini adalah sebenar-benar perkataan kerana ilmu Allah adalah meliputi segala-galanya. Jadi kalau kisah yang ada dalam Quran pun sudah terbukti kebenarannya, apatah lagi hukum hakam yang terdapat dalam Quran yang tak boleh diragui oleh sesiapa pun. Jadi maka sebab itu disebut di sini kitab Allah adalah sebenar-benar perkataan. Contoh yang dikasih sekalian, uraian ni, syarah ni dia panjang ni, tapi saya tak boleh nak ambilkan semua lah. Kita sambung untuk akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan kita diberi keberkatan, diberi manfaat daripada pembacaan hadis pada malam ini insya-Allah. Jadi saya berhenti setakat ini lah. Setakat ini insya-Allah sambung akan datang sebulan lagi kot. Bulanan kan, bulan depan minggu pertama lah, Isnin minggu kedua Isnin minggu kedua insyaAllah. Dan sebelum saya tutup, sikit pengumuman ulangan lah bagi saudara-saudara sekalian tentang program korban yang sedang kami uruskan. Setiap tahun lah saya urus program korban perdana di luar negara, termasuk Sri Lanka, Kamboja, Rohingya, untuk membantu umat Islam di negara-negara minoriti Muslim. Jadi kalau tuan yang berhajat nak sertai boleh dapatkan orang saya ada bawa. Ya, sertai tahun lepas pun ada lagi CJ yang belum ambil. Harga RM350 termasuk sumbangan-sumbangan derma yang kita beri di luar negara, dan juga tabungan untuk Mahat Darwish Al-Hakim jika 15. Tahun ini kita buat tabungan. Tahun lepas pun kita buat tabung untuk Darwish Al-Hakim yang dalam pembinaan. Jadi kita perlu lagi sumbangan juga kepada tuan-tuan untuk menyiapkan bangunan tersebut. Jadi boleh juga sambil masuk korban sudah ada sumbangan sekalian. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Haris di atas intimati kuliah yang telah disampaikan oleh beliau. Jadi tugas kita yang seterusnya bersama dengan Al-Fadhil Ustaz ialah pada bulan hadapan minggu kedua. Kita teruskan lagi dengan bacaan kitab lah. Siapa yang nak macam ini mungkin kedai Cik Mak ada juga? Tak ada kan? Tak lama rasa ada cetakan baru ada rasanya. Saya survey Google tadi rasa masih ada kitab-kitab baru Mustika Hadis. InsyaAllah nanti sama-sama yang berminat bolehlah cari sendiri sebagai persiapan untuk menambahkan. Jadi, wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.